cinta abadi. Layari sitihadijah.com. Dia datang lagi. Nasib baiklah masa-masa gawat ni dia datang. Peluang kemasan ni. Sementara dia tengah ada ni, baik cepat-cepat aku rebut. Kenapa kau cakap sorang-sorang ni, Pak Wi? Dia datang lagi ni. Dulu dia pernah datang. Siapa yang datang lagi ni? Pening aku. Promosi iklan di IKFM, beli satu cuma satu. Promosi ni tepat pada waktunya. Sempena ulang tahun ke-25 IKIM. Kena cepat ni. Wow, promosi ni. Promosi. Bersempena ulang tahun IKIM ke-25, IKIM FM mengadakan promosi iklan beli satu percuma satu. Hubungi segera unit pemasaran IKIM di talian 03 6204 6263 atau layari FB IKIM Niaga untuk maklumat lanjut. Cantiknya rumah Pak Haji. Mestilah Man, kita kena pandai pilih cat yang berkualiti. Gunanya cat Binapen, cat patuhi syariah pertama di Malaysia. Dijamin kesuciannya. Binapen mendapat pengiktirafan SIRIM sebagai produk teknologi hijau. Tengoklah warnanya sangat menarik dan ceria. Saya pun nak rumah lebih cantik lah. Tak perlu tukar rumah, tukar je cat rumah anda. Baru hidup lebih ceria. Layari binapen.com.my atau Facebook Binapen. Pengedar diperlukan. Hubungi 03 8926 6167. IKIM FM, pilihan utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda masih lagi terus bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. IKIM FM, pilihan utama anda. Kita bertemu lagi untuk kita bawakan pada kali ini seperti biasa dalam rancangan Tafakur Fiddin, dan alhamdulillah untuk pada kali ini akan kita meneruskan lagi tajuk pembincangan kita yang telah pun dibawakan pada minggu yang lalu dengan tajuk mendidik anak. Untuk minggu ini bahagian yang kedua untuk rancangan Tafakur Fiddin yang mana membicarakan hadis berdasarkan kitab Mukhtasar Riyadhus Salihin ringkasan oleh Syekh Yusuf Al-Nabhani bersama Al-Fadhil Ustaz Adlan Abdul Aziz. Kita ucapkan selamat datang dan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Ustaz? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudi bersama kembali untuk kita bersiaran kembali dalam rancangan Tafakur Fiddin, dan kita juga mengalu-alukan kepada anda jika ada sebarang soalan boleh terus ke ruang komentar Facebook IKIM FM ataupun juga boleh ke talian WhatsApp IKIM FM sendiri 0112900404 yang mana rancangan Tafakur Fiddin ini terbitan DJ Ahmad Nazri Muhammad Yusof, dan juga insyaAllah kita akan membawakan tajuk mendidik anak untuk bahagian yang kedua. Dan sebagai untuk kita meneruskan perbincangan kita pada kali ini Ustaz, mungkin sebagai awalnya kalau boleh kita tanyakan dahulu Ustaz, dari segi dalam mendidik anak ni, sejauh mana sebenarnya ada kesan berkenaan tentang televisyen ataupun sekarang ni zaman gadget Ustaz zaman gadget yang ada di tangan anak-anak sana sini lah kalau kita nampak kan. Jadi sejauh mana kesan bagi televisyen ataupun gadget ini dalam kehidupan anak-anak kita ni Ustaz? Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang mendengar dan mungkin ada yang menonton. Terima kasih kepada Ustaz Irwan dan juga kepada Radio IKIM. Kita menyambung tajuk ini kerana ada perkara-perkara yang kita belum sentuh dalam bahagian yang lalu. Dan sebelum saya pergi kepada soalan tadi, saya nak kongsikan sebagai mukaddimah, iaitu kata-kata sahabat Nabi, iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang disayangi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang terkenal dengan merupakan sahabat yang rapat sebagai khadam di antara khadam-khadam yang berkhidmat untuk baginda. Ketika mendidik anak, beliau berpesan. Pesanan sahabat ni penting kerana mereka telah dididik dan berjaya mendidik keluarga mereka. Dan pesanan ini saya rasa elok sangat untuk kita ambil pengajaran kepada saya, kepada semua ibu bapa, iaitu ta'awadul khair. Kata Ibn Mas'ud, sentiasalah melazimi atau melatih anak-anak melakukan kebaikan. Latihan. Fa'inal khaira bil'adah. Kata beliau, kerana kebaikan itu akan datang dengan pengulangan ataupun dengan adat. Ta'awadu maksudnya sentiasa latih perkara-perkara yang baik dilihat oleh anak, dilakukan oleh anak dan diawasi seperti mana jurulatih mengawasi setiap pergerakan pemain dan sebagainya dalam sukan. Makna ia perlukan latihan. Jadi beliau menegaskan bahawa setiap perkara yang baik yang kita nak tanam dalam diri anak-anak ini mesti dilatih, bukan dibiarkan. Macam setengah orang cakap, kita kata didiklah anak tu, dia kata kecil lagi. Bila dah besar, dia kata dah besar dah, nak buat macam mana?
Jadi bila dah latih, Saya. tak latih masa kecil, tak latih masa dewasa, sudah pasti tak dapat kebaikan ataupun tidak menjadi adat pada diri seorang anak itu. Baik. Maka kita lihat pada televisyen dan gadget dan sebagainya ni, sudah pasti kesan baiknya ada dalam hidup anak-anak kita, yang banyak perkara-perkara yang berkaitan pendidikan dan juga pendidikan yang berkaitan dengan Islam sendiri boleh didapati dalam kaca TV dan juga dalam radio kita seperti radio IKIM dan juga gadget yang melibatkan internet dan sebagainya. Maka tidak ada orang yang boleh menafikan adanya kesan baik. Dalam masa yang sama, kita akui bahawa ada kesan yang buruk. Kesan yang buruk ini jangan hanya dilihat kepada perkara-perkara yang melibatkan kandungan. Jadi saya nak cuba bawa bersama para pendengar yang mendengar ini, terutama ibu dan ayah, untuk bawa sedikit daripada apa yang saya tahu dan juga sedikit pengalaman yang dikongsi daripada orang lain, dan termasuk juga yang pernah dikongsi di dalam radio kita oleh Syekh Hamzah Yusof, yang pendakwah terkenal yang datang ke Malaysia baru-baru ini, dan saya dengar sendiri ulasan-ulasan beliau dalam radio IKIM yang amat penting untuk mempendidikan anak-anak. Jadi pertama kita katakan bahawa kesan baiknya ada. Tetapi bila ada perkara yang ada kesan baik, bukanlah bermaksud ia tidak dikawal. Jadi kita katakan bahawa kesan baik akan ada kalau ia dikawal. Jadi kawalan ni penting, kerana ibu dan ayah kadang-kadang kita dapati tidak mengawal soal televisyen dan soal ini. Maka sejak kecil lagi sampai kan ada mak ayah yang boleh kata, anak saya nak tengok TV, kalau tak tengok nanti dia mengamuk. Jadi ayat itu menunjukkan bukan ibu bapa yang kawal anak yang kecil ni, tapi anak dia kawal ibu bapa. Ataupun anak kontrol remote lah kita panggil. Jadi sepatut remote dikontrol oleh ibu dan ayah. Jadi kesan buruk saya nak sebut ni bukan seperti yang semua orang sebut kadang-kadang, ada program yang tak elok dalam TV, ada rancangan yang tak elok. Itu saya rasa amat jelas kepada semua orang yang ada ilmu, yang ada kesedaran. Dia tahu bahawa rancangan dalam TV bukan semuanya sama dari segi kebaikan dan keburukan. Tapi yang kita bimbangkan ialah, pertama sekali saya nak sebut ialah masa yang terbuang. Masa yang berlalu. Sebab itu kalau saya boleh kutip daripada penceramah motivasi yang terkenal di luar negara, iaitu John C. Maxwell, dia kata kita tak boleh uruskan masa, sebab masa akan berlalu dan berterusan dan berjalan. Jadi orang sekarang sebut self-management, meneruskan diri dalam masa tersebut. Jadi bagi orang yang membiarkan anak-anak dia guna TV, walaupun rancangan yang baik pada mata kita, ataupun benda yang okey, benda yang biasa, bila masa yang terlalu lama, bermakna dia telah kehilangan waktu untuk buat benda lain, untuk buat kebaikan, untuk belajar, kan? Jadi seorang pelajar mesti belajar, kan? Seorang yang bekerja mesti bekerja. Jadi setiap masa yang terbuang, walaupun melihat program yang okey, yang biasa, kita kita yakin dengan orang-orang yang melihat TV ni, dia boleh tengok rancangan yang berfaedah. Ada yang tengok sukan, ada yang tengok dokumentari, ada yang tengok cerita yang buat yang baik, dan ada yang tengok rancangan kanak-kanak. Orang tua pun tengok rancangan kanak-kanak pun ramai juga, tengok kartun. Jadi kita akui semuanya ada kebaikan. Tapi persoalan yang pertama saya nak sebut ni ialah masa yang terbuang. Masa yang berlalu tak boleh diganti balik. Jadi kalau terlalu lama seorang anak-anak kita dibiarkan tanpa kawalan TV, tanpa kawalan menggunakan TV, maka banyak benda yang dia terlepas. Dia tak dapat buat kebaikan yang sepatut dia buat. Kalau kita panggil asas dalam hidup anak-anak kita ialah bagaimana masa dia dengan Al-Quran, atau dengan solat, atau dengan kerja sekolah, atau dengan ulang kaji dan sebagainya. Kalau anak-anak kita masuk tahfiz, bila dia nak ulang tahfiz itu, hafazan itu, terutama yang duduk di rumah dan sebagainya, itu yang pertama. Masa yang banyak pergi tanpa diisi dengan yang baik, diisi dengan televisyen saja. Jadi kita tahu bahawa ini satu benda yang mengambil masa-masa yang baik. Jadi kalau kita leka, maka dia akan ambil masa kita. Yang kedua, apabila banyak masa digunakan di sini, anak-anak ini akan letih. Kan? Orang tengok TV dia letih. Sebab tu ramai orang cakap dia tengok TV, kemudian TV tengok dia. Itu biasa. Kan, bagi orang yang suka bola sepak, kadang-kadang waktu pagi dia nak bangun, dia niat nak bangun, dan dia kena mulailah. Jadi nak tengok match yang dia suka, tapi akhirnya match tu tengok dia. Jadi beberapa ramai yang akui bahawa TV meletihkan. Kita guna mata kita.
kita guna mata kita, kita guna pemikiran kita, kita terpaksa menonton dan ada banyak cahaya di situ. Jadi meletihkan, maka bila letih, apakah masa yang selepas tengok TV, adakah anak-anak kita boleh gunakan masa untuk mendidiknya, untuk dia belajar, untuk semua. Sebab itu ada orang pernah mengadu, dia kata, saya ustaz, saya heran kenapa saya bila saya buka Qurannya saya mengantuk. Jadi ada dua keadaan, saya kata. Satu, orang yang memang buka Quran dan mengantuk, itu saya kata apa? Kita kata bagus sebab boleh rehat. Zikir boleh menenangkan hati. Kan? Tapi masalah yang kedua ialah ada orang dia nak baca Quran. So dia kata, ustaz, bila saya nak baca saya mengantuk. Sebabnya apa kadang-kadang? Sebab dia tengok TV banyak. Ataupun dia tengok gadget yang juga meletihkan, atau dia tengok laptop sebagainya. Maka masa yang berkualiti, yang segar tadi, dia dah gunakan. So tinggallah masa yang dah letih, yang dah habis semua untuk Quran. Maka dia buka Quran, dia kata, saya baca sikit je saya dah mengantuk. Jadi bila nak baca Quran, maka bacalah pada waktu yang segar. Jadi makna sekarang ni kita nak fokus kepada anak-anak kita. Mereka perlukan bimbingan kita untuk mengawal hidup dia. So kalau ibu dan ayah tak peduli, dia nak tengok TV berapa lama pun boleh. Ini bukan merujuk kepada anak-anak yang belajar je, anak-anak yang kecil pun sama. Bagaimana anak-anak kecil ni suka tengok kartun. Bila kita biarkan, adakah dia akan menyenangkan kita, atau ayah cakap, senang ya buka TV tengok kartun, mak ayah buat kerja. Kan? Bukan contoh macam tu. Maksud sekarang ni dia tak boleh nak tinggal adat tersebut. Yang kita sebut Muhammad cakap tadi, yang baik dilatih, maka kalau kita latih yang tak elok pun jadi adat juga. Baik. Jadi bila masa yang terbuang tadi, kita kata ataupun letih tadi menyebabkan adakah dia boleh cemerlang dalam lain-lain tu. Baik. Kalau anak-anak kecil pula, ini satu benda yang ketiga pula saya nak sebut, iaitu keburukan ialah rancangan tadi, rancangan yang dikatakan baik tadi, kadang-kadang ada unsur yang tidak membina. Ini bukan soal saya kata rancangan tu tak elok sepenuhnya, tapi ada unsur. Contoh kartun. Kartun, saya pernah dengar Syekh Hamzah Yusof menyebut bahawa ada orang mengkaji kartun-kartun dan orang-orang Amerika sendiri menyarankan, mengatakan bahawa kartun ada banyak keganasan lebih daripada rancangan biasa. Ini ada buat kajian. Kajian dibuat di sana oleh orang Amerika sendiri, yang dia menyedari kartun yang dia buat kadang-kadang lebih ganas daripada cerita biasa. Maklumlah kita tengok kartun ni, dia memang tak mati, jatuh bangunan pun tak mati, kena tembak pun hidup lagi. Jadi unsur-unsur ganas ni ada, unsur-unsur ekstrim pun ada, dan kadang-kadang unsur bahasa yang kesat ada juga dalam setengah-setengah kartun. Jadi saya nasihat dari saya dan juga ibu bapa, jangan hanya semata-mata sebab dia kartun kita kata dia okey. Tapi perlu pengawasan, perlu penelitian, perlu kepada kalau perlu cakap kartun ni tak boleh tengok. Begitu anak kecil kita, walaupun dia kecil lagi, cakap ni tak boleh, no, tak boleh, ini boleh, ini tak boleh. So perlu ada pengawasan kerana ada unsur yang tidak membina dalam sebahagian hiburan tersebut. Jadi makna kena teliti, betul, mak ayah kena teliti sampai ke tahap orang di sana sendiri yang mereka syarikat merungut tentang rancangan TV mereka. Tapi kita hari ni macam kita kata TV ni macam nak release tension, nak hiburan, nak apa. Rupanya ia menjadi satu tempat untuk ataupun sebab anak-anak kita terhalang daripada pendidikan yang baik. Itu yang ketiga. Satu lagi sebelum kita pindah tajuk lain ialah bila banyak televisyen ini, maka kurang komunikasi dengan keluarga. Kurang komunikasi. Bukan televisyen saja, sebab saya pun nak sebut saya game juga. Kawan-kawan kita yang main game pun ramai juga. Dia kata saya tak tengok TV sat, tapi saya main game. Main game pun apa sahaja yang menggunakan gadget atau TV atau komputer sebagainya, kadang-kadang menyebabkan orang itu dia terasing daripada hubungan dengan keluarga. Tapi kalau terjaga, alhamdulillah, macam contoh mak ayah still boleh sembang dengan dia, keluarga masih berbincang. Tapi apa yang kadang-kadang berlaku, yang disebut juga oleh pakar-pakar motivasi di Malaysia seperti Dr. Fadilah Khamsah sebut, bagaimana tidak ada masa yang berkualiti. Masa tu ada, tapi diisi sampai tidak ada komunikasi. Contohnya, kita tengok di meja makan, di rumah atau di kedai di mana-mana, ada keluarga yang masing-masing buka gadget dan handphone masing-masing. Dan tidak ada komunikasi. Jadi kadang-kadang perlu kepada kita panggil yang Syekh Hamzah Yusof pernah sarankan, dan alhamdulillah ada yang buat dan berjaya, iaitu hadkan ataupun hadkan masa anak-anak kita dengan semua benda ni.
Perlu ada jadual. Hari ini boleh, hari ini tak boleh, seminggu berapa hari tak boleh. Kena ada. Walaupun dia pedih peringkat awal, tapi akhirnya dapat faedah kepada anak-anak. Dan orang yang mencuba memang rasa lega. Sebab ada perubahan. Tapi dia perlukan masa. Syekh Yusuf pernah sebut bahawa dia sendiri pernah buat, walaupun dia orang Amerika, dia pernah buat untuk menghadkan waktu penggunaan televisyen pada anak-anak. Maka ada kesan baik bila kita hadkan dan kurangkan. Mungkin kita tidak boleh hapuskan terus sebab ini adalah keperluan juga. Maka anak-anak kita, jangan kita merungut, tapi kita membiarkan benda ni berlaku. Itu maksud saya. So kita kena ada kesedaran, peka dengan benda ni. Sudah pasti ada yang baik dan ada yang buruk. Dan gadget-gadget semua ni benda yang baik. Benda yang boleh digunakan untuk kebaikan dan juga boleh melekakan. So saya tak fokus kepada keburukan yang nyata, tapi kepada kelekaan dan ruginya masa kita kadang-kadang. Kita pasal akui. Betul. Kan, ruginya masa bila televisyen tu melibatkan banyak jam. Sebab tu kalau kita fikirkan jam campur hari, campur minggu dan bulan, mana terlalu banyak masa dihabiskan di depan TV. Dan ramai yang ibu bapa juga merungut soal mata anak-anak dan sebagainya. So kita nampak sekarang ni perlu kepada ibu dan ayah untuk mendidik anak-anak, perlu ambil kisah tentang berapa lama masa dihabiskan untuk benda-benda ni. Maka dia perlu hadkan selagi mana boleh. Selagi mana anak tu dengar cakap kita, itulah peluang kita untuk menegur. Jangan jadi macam tadi. Dah besar dia cakap nak buat macam mana Ustaz, dah terlambat. Masa kecil belum, sebab kecil lagi. So tak akan berlaku lah sampai bila-bila kan. Itu maksud saya. Baik. Baik, itu yang saya maksudkan tadi lah. Bukan sekadar mendidik anak, tapi melatih anak tu, Ustaz, ya. Itu yang perlu diusahakan, yang patut dilaksanakan oleh ibu bapa. Dan banyak telah pun kita dengarkan tadi, dari segi kesannya untuk televisyen dan juga gadget ni, ada yang baik, tapi kawalan tu perlu ada daripada ibu bapa untuk anak-anak. Dan juga bercakap tentang tajuk kita mendidik anak untuk kali ini, masih lagi kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Adnan Abdul Aziz untuk rancangan Tafakur Fiddin. Dan jika anda ada sebarang soalan, boleh terus ke ruang komentar FB ataupun Facebook IKIM FM, ataupun juga boleh terus ke talian WhatsApp IKIM FM 011290040004. Baik, kita nak teruskan lagi Ustaz, dalam kita bercerita membicarakan tentang mendidik anak. Jadi kalau kita nak tanya tentang kesan, apakah kesan rakan-rakan dan juga kawan dalam usaha untuk mendidik anak ni, juga mungkin ada penjelasan yang lebih lanjut Ustaz dari ruang lingkup tentang rakan juga kawan, Ustaz. Betul. Dan kalau kita lihat daripada hadis Nabi sendiri, bagaimana Nabi menegaskan bahawa al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang lelaki, seorang wanita, seorang manusia itu diukur mengikut agama, dia akan mengikut agama sahabatnya. Cara hidup sahabat. Jadi falyanzur ahadukum man yukhalil, hendaklah dia memilih siapa yang benar-benar bersahabat. Jadi kita lihat Nabi sendiri bagaimana kesan sahabat yang baik itu. Maka Rasulullah memberi kesan kepada para sahabat. Nama begitu guna sahabat. Istilah yang cukup tinggi, cukup hebat. Dan bagaimana Anas bin Malik contohnya menyebut bahawa ketika Nabi datang ke Madinah, bercahaya Madinah. Dan ketika Nabi wafat, aku rasa gelap Madinah ini. Bermakna sahabat yang sebegini kita nak. Sahabat yang bila kita buat baik, dia berikan galakan. Yang bila kita tersalah, dia yang tegur. Dan macam setengah orang cakap, sahabat yang baik dia sebut keburukan depan kita. Sahabat yang tak baik sebut keburukan belakang kita. Jadi setengah orang dia sangka bahawa sahabat yang baik ni ialah yang sokong apa yang dia buat. Tapi tak, sahabat yang sebenar ialah dia melihat apa yang kita buat. Maka dia menjadi cermin. Sebab itu al-mu'min mir'atu akhi. Iaitu orang memang itu cermin saudaranya. Cermin kita guna untuk lihat muka kita, untuk kita baiki keburukan kita, untuk kita baiki kekurangan. Kemudian hadis yang lain juga yang juga masyhur, iaitu Rasulullah mengumpamakan sahabat yang baik seperti penjual minyak wangi. Walaupun kita tak beli, tapi kita dapat wanginya. Manakala tukang besi yang meniupkan api dan sebagainya itu, kita sebagai contoh sahabat yang buruk, iaitu kita tak pun kita mungkin terkena apinya atau terkena besinya, na'udzubillah, atau terkena baunya. Maka bagaimana kita lihat pun, dan orang di barat juga menyebut tentang kepentingan kawan. Kawan yang baik, kawan yang sebenar-benar, dan banyak yang menulis buku tentang sahabat dan sebagainya. Jadi anak-anak kita, kita boleh lihat siapa kawannya, dan kita boleh pantau zaman sekarang, insya-Allah. Walaupun kita
kita tahu bahawa tak mampu untuk kita sampai ke tahap memantau gerak-geri dia, tapi kita boleh pertamanya berpesan kepadanya, dan kita lihat pesanan ni penting sebab kita selalu ingat dan kongsi dengan ramai di surau dan masjid, kita daripada kecil kita ingat pesan-pesan tertentu. Ada orang ingat pesanan datuk neneknya sampai hari ini. Ada orang ingat pesanan ibu dan ayahnya walaupun dia dah tua. Jadi pesan ni penting. Contohnya pesan kepada anak supaya pilih kawan yang baik. Kan? Dan contoh kawan yang baik ni kadang-kadang kita nak buat contoh besar pun susah, tapi kita buat contoh kecil lah. Contoh kecil ni apa? Contoh kecil ni, kalau kita jalan dengan kawan, ada setengah kawan, bila kita jalan-jalan, dia kata apa? Dia kata, ni dah masuk waktu ni. Ya. Kan? Yang kedua pula, yang kurang sikit, dia kata, dah nak habis waktu ni. Itu yang kedua. Yang ketiga, dah habis lah. Dah habis waktu, tak apalah. Jadi makna, kalau kawan yang baik ni, dia akan sentiasa ingatkan kita benda-benda begini. Mungkin ada dia terlepas satu benda, tapi maklumlah manusia yang lemah. Tapi kita ada ramai kawan yang baik, lebih baik daripada kita bersendirian. Kan? Maksudnya kalau kita lihat selepas zaman Nabi sendiri pun para khalifah ada pembantu-pembantu dia, dan para sahabat dan para anak-anak mereka berkawan dengan anak sahabat yang lain. Jadi kita sebagai bapa zaman sekarang ni, kita rasanya pesan tu boleh sangat-sangat. Pesan selalu. Kan? Sampai ada orang sekarang buat pesanan, saya tak ingat macam mana, dia tulis pesanan dia dekat satu tempat. Yalah, mungkin dia boleh pesan mesej kepada anak dia, atau dia boleh cakap, atau macam-macam kecanggihan zaman sekarang, orang boleh buat video untuk anak dia. Kan orang canggih sekarang. Jadi pesan ni penting. Sebab tu dalam Quran sebut ayat yang selalu kita baca di akhir majlis surah Al-Asr, iaitu watawassaw. Watawassaw ni ialah saling berpesan. Watawassaw bil haq dan watawassaw bis sabr, maksudnya kebenaran dan kesabaran. Kemudian yang kedua, kita perlu banyakkan komunikasi dengan anak-anak untuk bertanya tentang masalah dia. Apa cerita, apa dia buat, dia bagaimana. Saya rasa itu boleh dibuat. Ibu dan ayah perlu tanya, perlu bincang macam mana, okey ke tak belajar kat sekolah macam mana. Kan mungkin orang kata apa, tak selalu tapi kadang-kadang. Maka ini juga boleh kita boleh beri panduan kepada anak kita untuk lihat sahabat-sahabat dia yang contohnya berjaya, yang hebat. Contoh kalau anak kita berkawan dengan orang yang cemerlang dalam pelajaran, insya-Allah dia akan ada semangat dan sebagainya. Maka kita perlu ambil tahu, ada komunikasi. So ini berkaitan rapat dengan yang tadi. Bila ada masa, ada komunikasi. Bila masing-masing tak ada masa, sibuk, ialah maksudnya mencari rezeki pun betul. Kan hiburan pun menyibukkan. Masa keletihan semua akan menyebabkan tak sempat untuk tanya. Maka tidak tahu apa yang akan berlaku. Maka kesan rakan ini di sekolah pun kita ada orang kata apa, pembimbingan rakan sebaya. Kita ada di mana-mana tempat disebut tentang perlunya ada grup yang baik, perlunya ada persatuan yang baik. Jadi ini satu benda yang cukup bagus bila di universiti atau di pusat pengajian digalakkan pelajar tu untuk bermasyarakat, berpersatuan, ada aktiviti. So sebab tu bila ulama cakap, kalau tak ada aktiviti yang baik, ada aktiviti yang buruk, ataupun di tengah-tengah, iaitu aktiviti yang sia-sia. Jadi mana ada keadaan di mana dengan sebab kawan inilah boleh mengelakkan anak kita sama ada berkawan dengan kawan yang tidak elok, ataupun yang lebih baik lagi ialah anak kita boleh menjadi pengubah kepada kawan dia yang tak elok. Itu lagi baik. Bila dia berkawan dengan orang yang baik, maka dia menjadi penyebab untuk orang lain berubah. So ini satu tahap yang tinggi dibawa oleh para sahabat Nabi. Jadi mereka Rasulullah tidak mengislamkan semuanya, tapi Rasulullah mengislamkan sebahagian, dan sebahagian itulah yang mencari orang lain untuk diislamkan. So itu tahap yang menarik kalau kita fikirkan bagaimana sahabat itu melaksanakan tu. Dan Rasulullah pernah di soal tentang bagaimana sahabat kata kami nak duduk lepak, kan, maksud bukan lepak macam kita lah, maksud duduk berbual bersembang. Maka Nabi sebut kena ada hak jalan. Nabi kata hak duduk berbual tu kena ada, iaitu menegur dan membantu orang yang susah, menegur yang salah. Bermakna walaupun kita bersahabat ke mana-mana, ada tanggungjawab.
Jadi sebab tu ya, banyak nasyid pun pasal sahabat juga. So kita ambil pengajaran bahawa kesan rakan ni amat penting pada anak-anak. Jadi semoga kita ni ibu dan ayah sedar benda ni dan ambil peluang untuk ubah, tak terlambat lagi untuk kita ubah, untuk mengambil tahu dan berpesan. Masya-Allah. Baik. Itulah antara sedikit lagi tambahan untuk dapat kita dengarkan penjelasan daripada Ustaz dalam kita bicarakan tentang pendidikan anak. Dan insya-Allah selepas ini kita akan sambung lagi, mungkin juga dalam masa perbincangan kita yang akan kita bawakan sebentar lagi, akan kita menyentuh juga dalam biasa kita dengar Ustaz dalam surah Luqman kan. Mungkin ada pesanan yang mungkin Ustaz boleh berikan penerangan lebih lanjut daripada surah Luqman tersebut dengan pesanan Luqman Al-Hakim. Kita akan kembali selepas ini insya-Allah. Pastikan anda terus bersama kami. Jika ada barang soalan boleh terus ke Facebook IKIM FM ataupun juga menerusi talian WhatsApp IKIM FM 0112904004. InsyaAllah kita berehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Adakah kau tahu siapakah mereka jiran tetanggamu? Pernahkah engkau melihat apakah dalam sendu atau sendawa? Keringakan beban ditanggunginya, beri saja peluang untuk menebus kesalahan. Pada hari ini lapisan ozon kita kian menipis. Situasi ini berlaku akibat pelepasan gas-gas pencemaran udara secara berterusan ke atmosfera bumi. Antara aktiviti-aktiviti yang menyumbang kepada pembebasan gas-gas pencemar udara adalah penggunaan bahan klorofluorokarbon CFC, peningkatan kegiatan perindustrian, penyahutanan secara meluas dan peningkatan jumlah kenderaan bermotor. Lapisan ozon yang semakin menipis akan menyebabkan berlakunya peningkatan suhu bumi dan perubahan iklim dunia. Ini akan memberi kesan buruk kepada kehidupan sejagat, termasuk kemerosotan kualiti kesihatan manusia dan alam sekitar. Sama-samalah kita berusaha menyelamatkan lapisan ozon daripada musnah agar kelangsungan hidup kita terjamin. Allama Muhammad Iqbal, reformis pemikir, penyair dan ahli falsafah, lahir pada 9 November 1877 di Sialkot dalam wilayah Punjab, India. Pendidikan yang diterima Iqbal dan persekitaran dalam keluarga yang menekankan pendidikan Islam yang sempurna mendorong beliau menjadikan ajaran Islam sebagai panduan utama dalam kehidupan. Pada usia 16 tahun, Iqbal berjaya menamatkan pengajian di Sialkot Mission College. Iqbal seterusnya berjaya memperoleh ijazah sarjana muda daripada Government College Lahore, iaitu pada tahun 1897, dan ijazah sarjana daripada Punjab University pada tahun 1899. Iqbal berangkat ke Eropah pada tahun 1905 untuk menyambung pengajiannya. Sepanjang 3 tahun berada di benua berkenaan, Iqbal mendalami bidang falsafah dan undang-undang, iaitu di University of Cambridge, United Kingdom, dan University of Munich, Jerman. Iqbal berjaya memperoleh ijazah doktor falsafah bagi disertasinya yang bertajuk The Development of Metaphysics in Persia. Iqbal juga lulus dalam ujian kelayakan bagi peguam. Pada waktu itu, Iqbal telah menjadi seorang sarjana yang unggul dalam bidang falsafah, undang-undang dan kesusasteraan, selain menguasai banyak bahasa asing. IKIM FM. 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 Pilihan utama anda. Terima kasih kepada anda masih lagi bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM FM, pilihan utama anda. Kita bawakan kembali meneruskan lagi perbincangan kita dalam rancangan Tafaqquh Fiddin yang terus lagi kita bawakan dengan tajuk mendidik anak untuk bahagian yang kedua. Jika ada barang soalan boleh terus ke Facebook IKIM FM ataupun talian WhatsApp kami 0112900404. Masih bersama dengan Al-Fadhil, Ustaz Adlan Abdul Aziz, dan juga Ustaz mungkin ada respon daripada rakan pendengar kita. Mungkin kita
kita boleh sama-sama kongsikan untuk beliau sendiri mendapatkan pandangan daripada ustaz. Katanya dalam bila anak dah mula bekerja, katanya mereka bergaul dengan kawan-kawan yang kurang amalan. Dan ini adalah cabaran. Jadi bila ingat mereka ni tak selesa pula. Jadi macam mana ke Ustaz kalau nak menyampaikan mungkin pesanan ibu bapa ni nak sampaikan pada anak supaya anak tu mungkin perlu ada kawalan sendiri kan sebab dah mula bekerja Ustaz Betul. Jadi macam mana tu Ustaz? Ya, ini kita sebut dalam minggu lepas bagaimana ibu dan ayah perlu terus menasihati anak dan mendidik walaupun dia dah kerja, dah kahwin, dah dewasa, dah tua. Sebab ini adalah sebahagian daripada tanggungjawab. Bermakna bila ada kes macam ni, makna kita perlu ingatkan anak itu bahawa dia boleh terus berkawan dengan siapa pun, tapi dia perlu mencari sahabat-sahabat yang rapat, yang baik. Bermakna kita tak mesti hidup kita, life kita hanya dalam pejabat atau dalam tempat kerja. Life kat luar pun ada. Jadi kita kena cari kawan-kawan yang baik untuk imbang balik. So kita tak putuskan kawan, persahabatan dengan siapa-siapa. Mungkin pada pandangan kita, kawan-kawan yang sedia ada itu kebanyakannya tak berapa membantu kita. Jadi kita boleh buat dua perkara. Sama ada kita imbangkan dengan kawan-kawan yang lain dekat luar yang kita boleh jumpa, atau mungkin kita boleh ada kawan-kawan yang kita dah kawan lama sebelum kita kerja lagi, yang dah sama-sama dewasa, sama-sama masuk dalam mungkin sekolah dulu, kan, yang baik yang kita boleh teruskan untuk ambil manfaat. Ataupun yang kedua, kita azam untuk kita ubah kawan-kawan kita tersebut. Kita jadikan contoh, kita jadi contoh yang baik. Kita taklah baik sangat, kan. Contoh macam ini berlaku setengah-setengah tempat, dia bukan ustaz tapi orang panggil dia ustaz. Itu benda yang baik sebenarnya, sebab dia bagi contoh ikutan sampai dia boleh lead solat, dia boleh jadi ketuai bacaan doa. Jadi setiap orang dia sebenarnya memberi kesan. Jadi kalau kita anggap orang-orang keliling kita itu memberi kesan kepada kita, sama ada kita beri kesan balik yang baik kepada dia, atau kita imbangi dengan rakan-rakan luar yang membantu kita dalam kelas-kelas pengajian. Jadi hidup kita jangan hanya dalam alam pekerjaan je lah. Hidup kita di luar pun banyak, kan. Di hari cuti kita boleh cari kebaikan, cari ilmu dan sebagainya. So kita boleh kenal dengan ramai orang. Zaman sekarang zaman kawan yang ramai, kan. Jadi kita mencari kawan-kawan yang lebih baik dengan syarat kita tidak memutuskan persahabatan. So kita hati-hati dengan kesan kepada kita, tapi kita cuba imbangi atau kita beri kesan baik balik kepada orang lain. Dan ibu bapa, saya ulang sekali lagi, ibu bapa perlu pesan dan nasihat anak walaupun anak dah bekerja, dah berkahwin dan sebagainya. Ini perlu, sebab nasihat ibu dan ayah lain daripada nasihat orang biasa. Nasihat yang penting, nasihat tu sampai ia menjadi doa. Maka pesan, maka anak tu akan insya-Allah terkawal dan terjaga. InsyaAllah. Jadi pesanan yang perlu diteruskan secara berterusan Ustaz, ya? InsyaAllah. Jadi bila teringat pesanan ni, kita teringat daripada pesanan Luqmanul Hakim Ustaz, yang dalam diceritakan menerusi surah Luqman. Mungkin dalam kita nak bicarakan tentang mendidik anak ni, mungkin Ustaz sendiri boleh berikan penerangan berdasarkan daripada surah Luqman tu Ustaz. Ya, daripada surah Luqman ni memang biasanya kalau orang bercakap soal keibu-bapaan dan soal pesanan, maka Allah telah letakkan satu pesanan yang cukup hebat dalam Al-Quran, dalam surah yang namanya Luqman. Pesanan oleh Luqman sendiri yang digelar Al-Hakim, sebab dia orang yang bijaksana. Allah berikannya hikmah. Hikmah ni ilmu dan kebijaksanaan dan sebagainya. Maka dia dilihat bagaimana orang yang bijak ini, orang yang bijaksana ini, dia tidak hanya kekalkan, hadkan diri dia saja. Maka dia nak nasihati. Yang paling hampir dengan dia adalah anak dia. Maka Allah cerita dalam Al-Quran bermula ayat 12 hingga 19 bagaimana Luqman menasihati anaknya. Pertama tentang akidah. Kemudian tentang akidah ialah tentang syirik. Dia menasihati anaknya bahawa jangan syirik itu dosa yang besar. Bermakna seorang ayah memang asalnya adalah jaga akidah kepada anak-anaknya. Dan Rasulullah SAW didik akidah ni kepada seluruh lapisan dan kepada kanak-kanak dan sebagainya. Maksudnya kembali kepada Allah. Seperti kita lihat ada hadis Nabi SAW yang mendidik Ibnu Abbas tentang akidah. Ini kalau tuan-tuan yang mendengar ni membaca kita hadis 40, kita ada hadis nombor 19. Hadis yang cukup hebat. Hadis Nabi berpesan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni lahir 3 tahun sebelum hijrah.
Bermakna dia kanak-kanak di zaman Nabi. Ketika Nabi wafat, umur dia lebih kurang 13 tahun. Bermakna sebelum itu Nabi dah nasihatkan dia. Nabi sebut soal akidah, kan? Nabi sebut bahawa kalau apa-apa pun kembali kepada Allah. Apa yang Allah takdirkan itu akan berlaku. Manusia tak dapat menghalang apa yang Allah kehendaki. Dia ajar kepada kanak-kanak. Maka Luqman ajar begitu. Yang kedua, Luqman ajar tentang, ataupun di tengah-tengah tu Allah selang-seli dengan pesanan untuk berbuat baik kepada ibu dan ayah agar berterima kasih. Kemudian yang ketiga, tadi soal akidah, kemudian soal ibu bapa, kemudian soal solat. Diletakkan jelas solat. Jadi ibu bapa, saya amat berpesan kepada yang mendengar supaya tolonglah jaga solat anak-anak. Jaga solat anak-anak ni bukan hanya semata-mata tanya. Itu benda bagus. Sebab tu kita selalu dengan pesanan ibu dan ayah kita, dah solat ke belum? So ini ayat keramat kita panggil. Ayat tu kena ada dalam hidup kita. Dah solat ke belum? So ayat yang penting. Yang kedua, bukan hanya sekadar ingatkan, tapi tunjukkan. Sama ada bawa anak-anak ke masjid solat ataupun solat di rumah bersama anak-anak. So makna kenangan dia bermula celik-celik mata, ataupun bila minda dia dah mula faham, dia nampak benda pertama sekali ialah mak ayah dia solat. Di depan mata dia, bersama dengan dia atau di depan mata dia. Dia tengok mana ini satu benda yang melekat dalam hati dia. Maksud apa jadi pun solat itu penting. So pesan solat itu satu, yang kedua tunjukkan solat itu di depan. Dan solat sama-sama. Dan ramai orang, saya yakin ramai orang sonok dan suka kalau dapat solat berjemaah dengan keluarga. Tapi itu susah nak berlaku kadang-kadang. Mungkin sebab kesibukan, mungkin sebab macam-macam lah. Tapi kalaulah boleh. Maksudnya kegembiraan itu kita tak dapat bayangkan anak tu sonok. Macam kalau orang barat, antara saya tengok ada kawan saya, sahabat saya, kalau mungkin dia mendengar, Ustaz Fadli, sahabat saya, dia pernah tunjukkan saya video bagaimana orang barat ni tanya kepada ibu bapa, diam-diam rakam, kalau kamu diberi impian nak makan malam dengan siapa, maka ibu ayah ni cakap artis, penyanyi, pelakon, orang terkenal, tak tahulah, idola lah. Tapi yang menyentuh hati ibu bapa selepas itu, bila tanya kepada anak-anak secara bersendirian dirakamkan, maka anak-anak mereka yang bukan Islam ni, mereka jawab, orang yang kami nak makan sama-sama ialah ibu dan ayah kami. Maksudnya dia tak dapat benda tu, dan sentiasa inginkan benda tu. Itu orang kafir yang suka bersama ketika makan. Maka orang Islam dia lebih lagi lah. Kan? Dia kenangan dia ialah solat berjemaah bersama keluarga atau baca Quran bersama ibu dan ayah. So ini benda besar. Sampaikan benda tu dikenangan untuk diri dia. Maka Luqman pesan kepada anak dia, jaga solat, ibadat, jaga solat, dan dikaitkan bahawa solat itu supaya kemudian disuruh bersabar. Jadi mana Luqman sekarang ni, dia didik anak dia akidah, kemudian ibadah, kemudian ibu dan ayah, kemudian dia kaitkan dengan kesabaran. Maknanya kesabaran ni penting. Kerana apa? Kerana anak ni perlu dididik bahawa dalam hidup dia akan temui masalah. So Islam mendidik anak ni dengan realiti, bukan dengan fantasi, bukan dengan kita beritahu ke anak tu, kalau engkau baik, hidup semua okey, line clear. Tapi tak, kita didik dia jaga solat, cegah ma'ruf lah tu, ma'ruf, cegah mungkar. Tapi ingat, ada masalah akan timbul, sabar. Mana realistik. So ajaran Islam, Luqman pesan anak dia bahawa kamu kena bersabar, dan kuatkan azam. Bermakna ini pesanan ayah yang cukup realistik, dan akhir sekali pesanan itu ditutup dengan adab. Jangan sombong, jangan palingkan muka, jangan bercakap tinggikan suara tidak bertempat, jangan sombong. Jadi pesanan Luqman ni kalau kita sama-sama buka, kalau siapa-siapa yang ada Al-Quran, terjemahan dan sebagainya, buka surah Luqman mula ayat 12 sampai 19, kita go through benda ni. Adakah kita telah, ini poin yang paling penting ni, adakah kita telah pesan benda ni kepada anak kita? Itu poin soalan yang saya tinggalkan kepada pendengar, kepada saya dan semua. Adakah kita telah buat macam Luqman? Iaitu package, nasihat dia package daripada semua sudut, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, realitinya. Maka anak tu akan jadi anak yang dekat dengan ayah dia, dengan mak dia. Tapi anak tu juga akan jadi
anak yang sedia untuk hadapi benda. Sebab tu kita cerita kepada, kan selalu orang buat ceramah apa selepas PMR, apa selepas ni, apa selepas ni, kan begitu. Jadi apa selepas SPM, apa selepas ni, apa selepas universiti, apa dan kita kena pergi kepada masa depan. Jadi ini satu benda yang kita panggil secara ringkas. Saya tak dapat huraikan panjang, tapi ini saya rasa perlu dibaca oleh semua ibu dan ayah. Dilihat terjemahannya, dilihat tafsirannya, dan hadir kepada mana-mana kuliah kalau ada ustaz-ustaz ataupun penceramah yang berbakat, yang hebat, huraikan kepentingan pesanan Luqman ni kepada anak dia. Baik, Ustaz, kita nak dapatkan sedikit respon daripada Ustaz sendiri dengan apa yang ditanyakan oleh rakan kita di WhatsApp. Nadia dari Kuala Lumpur katanya tentang bagaimana hendak mengelakkan diri daripada berkawan dengan kawan yang suka melakukan perkara yang sia-sia. Sedangkan kita ni sudah memberi nasihat kepada dia untuk meninggalkan perkara sia-sia tersebut. Tapi dia tetap mahu berkawan dengan kita, sedangkan kita cuba menghindarkan diri daripada dia kerana takut terjebak dengan perkara sia-sia tersebut. Jadi bagaimana cara yang sesuai, Ustaz, untuk menyedarkan rakan tersebut? Yang susah yang penting mungkin kita dah jawab tadi seperti lalu dalam sebelum tadi, yang respon yang pertama tadi, iaitu kita disebabkan dia kawan kita, kita tak nak putuskan. Betul. Tapi kadang-kadang dilema kita ialah dia ada kesan kepada diri kita, kan? Maka sebahagian ulama menyebut bahawa kita kena hadkan masa tu dengan dia. Maksudnya kita bijak gunakan, hadkan masa. Maknanya kalau kawan tu kawan yang benar-benar bagus, tak apa ni, selalu jumpa dia pun tak apa. Maksudnya dengar, selalu sembang dengan dia benda yang bagus. So bila ada keadaan di mana ada orang, contohnya macam bukan hanya kawan macam ni, tapi kadang-kadang kawan, mungkin kawan yang sekiranya jumpa selalu di tempat kerja ke apa, bila jumpa mesti nak cakap benda yang pelik-pelik. So kita buat apa? Kita hadkan. Kita sibukkan diri kita dengan beberapa benda. Maknanya kita ada privacy juga, kan? Maksud kita tak nak putus terus. Kadang-kadang kita sembang, kadang-kadang kita gurau. Tapi bila masuk perkara yang tak elok, contoh memfitnah contohnya, takkan kita nak tunggu dan tumpang sekaki, kan? Sebab semata-mata dia kawan kita, tak apalah, kau fitnah kawan aku ikut je lah. Tu tak boleh. So kita kena hadkan. So kalau kita sedar bahawa kawan kita tu ada kesan yang tak elok kepada kita, maka dua cara je. Maksud kita hadkan atau kita bantu dia semampu yang mungkin. Dan yang paling penting adalah doakan dia. Doa ni penting sebab doa untuk sahabat ni tanpa dia tahu, maka Rasulullah sebut malaikat mengaminkannya untuk kita juga. Maksud malaikat mengaminkannya untuk kita juga. Kita doa pada sahabat kita, kita memang concern dekat dia, tapi mungkin tak ramai yang simpati sampai nak doa dekat dia. Lebih kepada apa aku nak buat. So kadang-kadang setengah orang cakap apa, kita tak boleh buat semua benda, tapi kita doa. Maksudnya kita dah cuba, kita dah hadkan, kita dah apa, tinggal sekarang ni ialah kepada doa kita. Doa penting. Kita doakan. Sebab tu ulama doakan guru, doakan sahabat, doakan murid, doakan. Dan doakan ni boleh kita kena doa macam kita sebut di bahagian yang sebelum ni. Ibu bapa kena doa pada anak-anak, sebut benda tu. Dan ada yang buat, alhamdulillah. Tapi ada juga yang mungkin jarang, atau mungkin sebut tak sebanyak mungkin. So kita sebut sebagaimana anak kena doakan mak ayah, mak ayah juga kena banyak doakan anak. Allah. Ustaz, mungkin dalam masa yang ada ni ada juga pertanyaan yang kita ingin dapatkan penjelasan Ustaz, terutama bila kita sebut perkara utama yang perlu diajar dari kecil adalah solat untuk anak-anak. Jadi mungkin Ustaz boleh berikan sedikit sebagai penjelasan yang terbaik bagaimana ingin mendidik anak-anak ni solat ni, Ustaz. Caranya tu, Ustaz. Betul. Jadi kita tak nafikan solat tu penting, dan solat ni Allah sebut dalam Quran sebagai yang menjaga kita. Jadi solat ni saya cadangkan kepada semua yang mendengar ialah, pertama sekali kita perlu tanamkan dalam anak-anak kita kepentingan solat 5 waktu. Sebelum kita cerita pasal solat sunat, maka solat 5 waktu ni kita perlu jelaskan kepada dia, ia tiang agama. Siapa yang menegakkan agama. Ia ibarat sungai yang menyucikan hati sebagaimana dalam hadis Nabi. Siapa yang meninggalkannya maksudnya mengotorkan hati. Kemudian dididik sampai ke tahap anak itu merasai bahawa solat ini
satu benda yang Nabi sebut wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Solat ni sonok, tenang hatiku, gembira. So kita perlu wujudkan kepada anak-anak kita solat ni penting dan mengembirakan dan menenangkan. Bukan sebagai solat ni kena buat sampai kita membebankan, tidak. Maksud kena didik, kena cuba sampaikan idea ni, mesej ni bahawa solat ini penting untuk kita. Ia juga menenangkan kita, mengembirakan kita, disayangi oleh Nabi SAW. Kemudian menjadi kelegaan selepas kita buat salah, Allah ampunkan. Betul Nabi sebut bahawa Allah menghapuskan dengan solat ini dosa-dosa kita. Jadi kita rasa lega. Dalam masa yang sama kita rasa kita kembali kepada Allah setiap kali solat. Jadi pertama yang tu. Yang kedua, mesti dilihat dalam hidup dia bahawa solat ini tak ada kompromi. Dalam masa kita menjelaskan yang pertama, kita juga ada ketegasan. Tak boleh tinggal. Tidak ada kompromi. Solat, sebab tu kadang-kadang kita sebut semayanglah di mana-mana, di mana sahaja, atau walaupun di hujung waktu. Maksudnya kita kadang-kadang kita terleka, tersilap, tapi jangan kita tinggalkan. Mana kita kena didik bahawa solat ni tegas, tidak ada kompromi pada anak-anak kita. Dan para ulama salaf mengatakan boleh hukum. So menghukum ni ada banyak cara lah. Memarahi atau menegur, atau contohnya kita panggil memukul yang lembut, yang sesuai dengan anak tu, kan. Benda ni biasa. Masa macam orang masuk kem-kem tertentu lah. Disiplin tu kadang-kadang kan, kadang-kadang terkejut juga kita kan dengan tengkingnya, dengan tapi itu untuk keperluan. Maka kena tanam pada diri anak sejak kecil bahawa tak ada kompromi tentang solat 5 waktu. Maka dalam masa sama kelebihan, yang kedua ketegasan, dan yang ketiga tunjukkan contoh bahawa mak dan ayah pun menunaikan solat. Itu yang penting. Jadi yang ketiga ni kadang-kadang berlaku, kita sedih bila kita dengar. Saya pernah jumpa dengan orang yang remaja yang tak solat, dan dia berkata ayah dan mak pun tak solat, orang Islam. So saya tanya kepada dia, kalau kamu membina keluarga kamu nanti, kamu nak ia berulang? Kita kata tak nak. Jadi dia tersedar bahawa nak, tapi sedihlah kesan tu berlaku, dan kita cuma mampu untuk bertemu dengan anak dia. Dan insya-Allah anak dia akan sampaikan kepada ayah dia, dan kita harap benda itu lebih baik. Jadi perlu ada penjelasan, ilmu yang jelas, perlu ada penguatkuasaan, ketegasan dalam soal meninggalkan, dan perlu ada contoh ikutan. Tunjukkan contoh, insya-Allah. Kadang-kadang kita solat, maka orang melihat dan orang nak ikut. Maknanya tak perlu cakap banyak kadang-kadang. Kan, tunjukkan solat, maka dengan sendirinya anak itu yang menjadikan, biasanya ayah dan mak lah sebagai contoh dia. Kan? So jangan jadikan pula orang lain sebagai idola, jadikan mak ayah sebagai contoh ikutan. Jadi harapannya kita kata apa, sebelum jaga benda-benda lain, solat kena jaga juga. Solat kena jaga, amat-amat penting. InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, memandangkan masa dah ke penghujungnya, dan yalah, kita pun sebenarnya banyak mungkin boleh kita nak tanyakan Ustaz dari segi ada juga cara, pelbagai cara macam memberikan hadiah untuk galakkan, ada cara hukumah-hukumah tentu mungkin akan dipanjangkan dalam siri-siri yang lain Ustaz. InsyaAllah. Jadi untuk akhirnya dalam masa yang ada ni, mungkin kesimpulan Ustaz dalam apa yang kita dah bicarakan pada kali ini. Baik. Kesimpulan yang penting ialah kita kaitkan bahawa di antara penyebab kepada masyarakat yang baik ini ialah ibu dan ayah yang mendidik anak sejak kecil dan berterusan sehingga dewasa. Ini mungkin salah satu perkara yang menjadi penyebab utama. Kita boleh senaraikan banyak, tapi di antara penyebab utama ialah ibu dan ayah yang sedar tanggungjawabnya dan yang buat sedaya upaya dan sentiasa menuntut ilmu untuk mendidik anak. Bermakna tak boleh kita kata setengah orang cakap nak buat macam mana. Tak, sepatutnya kita cakap boleh buat macam-macam. Itu maksud ayat dia. Kan banyak benda, manusia kan kreatif. Kita kan banyak idea. Allah bagi kita kebijaksanaan. Jadi di antara tempat untuk kita kreatif, yang sepatutnya kita kreatif ialah bagaimana nak didik anak daripada kecil sampai besar, sampai dewasa, dan jangan ada sebarang kita panggil putus komunikasi. Sebab didik anak ni adalah tanggungjawab ibu dan ayah. Jangan kita kata macam setengah ibu dia kata, saya dah settle dah Ustaz, saya dah jaga sampai besar. Ini tanggungjawab suami isteri dia lah. Ini tanggungjawab
Itu kenapa kita cakap macam itu? Kerana kita tak faham bahawa anak itu masih anak kita. Sepatutnya kita bimbangkan dia, jaga dia, nak kebaikan untuk dia sampai dia dewasa. Dan kadang-kadang kita akui bahawa pesanan mak dan ayah itulah yang membantu dia walaupun lepas dia berkahwin, bekerja dan mungkin berusia, itulah yang membantu dia. Walaupun mak ayah dia anggap benda tu biasa, tapi anak dia berterima kasih kepada ayah kerana ayah dan mak masih menegur walaupun dah tua, walaupun dah dewasa. So ini kita kena sedar benda ni. Tak ada kita panggil apa? Dimulakan seawalnya dan tidak ada penghujungnya. Sepanjang hayat itu maksudnya. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi kita ucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz atas perkongsian untuk kali ini. InsyaAllah kita harapkan mungkin pada siri akan datang dapat kita kupaskan lagi dengan perkara-perkara yang lain yang boleh kita sentuhkan untuk sebagai pembincangan yang terbaik untuk para pendengar. InsyaAllah yang menonton juga pada kali ini. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah ada rezeki ada masa kita bertemu lagi Ustaz ya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pada anda, terima kasih pada anda terus bersama kami untuk rancangan Tafaqquh Fiddin yang mendengarkan kami dan juga melihat menonton melalui FB Go Live. Terima kasih diucapkan. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada siri akan datang. Untuk itu terus setia bersama kami di IKIM FM, pilihan utama anda.